Assalamualaikum, selamat pagi. Hari ini saya nak buat review chapter 3 dan chapter 4. Masih lagi Anda Berhak Hebat oleh sifu saya iaitu sifu Mat Taib. Okey, apakah yang diperkatakan dalam chapter 3? Chapter 3 mengatakan bahawa chapter kita mengatakan bahawa kita hendaklah mempunyai satu formula macam mana nak mencapai satu kejayaan yang hebat. Yang first of all, kita kena tahu apa yang kita nak capai dalam hidup. Yang kemudian kita kena tahu kenapa kita nak capai kejayaan tersebut dan apakah tindakan yang kita perlu lakukan dan dan kita tahu apakah hasil yang kita akan dapat kalau kita mencapai tindakan tersebut dan kemudian bersedia untuk mencuba kaedah lain sehingga berjaya. So kita kena fleksibel, okey. Kemudian dalam buku ni juga, dalam chapter 3 juga mengatakan bahawa kita hendaklah mengetahui bahawa minda separa sedar kita adalah sangat powerful sebab minda separa sedar kita ni sebenarnya bertindak sebagai robot. So ataupun robot tu kita boleh andaikan ataupun fahamkan seperti tabiat. So tabiat-tabiat yang kita selalu lakukan seperti makan makanan tidak mengikut keperluan badan, iaitu hidup untuk makan, bukan makan untuk hidup. Itu adalah sebenarnya satu tabiat yang disimpan di dalam minda separa sedar. So kalau kita dapat kontrol minda separa sedar kita akan dapat mengalami kehidupan yang lebih baik sebab minda separa sedar kita ni sebenarnya bertindak seperti robot. So robot tersebutlah yang kita kena programkan balik supaya dia bertindak menjadi rutin-rutin yang lebih sihat. Okey. Chapter 4 sangat menarik kerana dia bercakap tentang kepercayaan diri. Dalam kepercayaan diri ni, banyak kepercayaan diri kita yang sebenarnya yang tidak menguntungkan diri kita sendiri. Contohnya, kita percaya bahawa kita tidak boleh kurus sebab kita keturunan gemuk. Kita tidak boleh kurus sebab kita sibuk, kita tak sempat nak jaga kesihatan. Kita tidak boleh kaya sebab kita tidak mempunyai keturunan yang kaya ataupun ibu bapa kita tidak kaya. Tidak ada seorang pun ahli keluarga kita yang kaya. Kita tidak boleh buat itu, kita tidak boleh ini. Kita kata kita tak ada pengalaman itu, kita tak ada pengalaman ini. Tapi kita tak tahu sebenarnya minda separa sedar kita tidak pernah menilai sama ada kita ada pengalaman, kita ada keturunan yang macam mana. Kalau kita bagi arahan yang betul kepada minda separa sedar kita, iaitu kalau kita kata aku nak kurus. So minda separa sedar kita yang kita tanamkan dengan sifat yang baru tersebut akan terus berusaha memberitahu kepada diri kita, okey, jom kita buat sesuatu untuk kita kurus. Okey, aku nak berjaya, aku nak kaya. So minda separa sedar kita akan tertanam sifat-sifat ataupun kepercayaan bahawa kita boleh jadi kaya sebab dia tak ada doubts. Minda separa sedar tak sama dengan minda sedar ataupun kita punya otak yang biasa kita gunakan. Sebab minda sedar ni sebenarnya dia banyak logical. Dia suka guna logical, dia suka guna sejarah. So kalau dalam sejarah tak ada yang kaya, tak ada yang senang, tak ada yang pandai, maka kita anggap kita pun sebegitu. Atau dia guna pengalaman orang lain. Tetapi minda separa sedar tidak menggunakan apa-apa pengalaman orang lain ataupun pengalaman sendiri. Malah dia hanyalah robot yang mengikut cakap apa yang kita hendak buat. So teknik yang diajar dalam chapter 4 ni sangat berkesan. Dan teknik yang diajar dalam Anda Berhak Hebat oleh Sifu Mat Taib juga. Saya dah baca buku daripada Tony Robbins iaitu Awaken the Giant Within. So mempunyai teknik yang sama. So jangan kata penulis tempatan tidak boleh menulis sebaik penulis daripada luar negara sebab mereka menggunakan konsep yang sama iaitu NLP. Sifu Mat Taib cakap tulis dalam satu kertas. Tulis saya percaya bahawa, tuliskan kepercayaan karut yang ada dalam diri kita. Contohnya, saya tak mungkin boleh kurus.
susah untuk saya kurus. Kemudian tuliskan sebabnya. Sebab saya dah 20 tahun gemuk. Sebab suami saya tak faham saya kena teman dia makan. Sebab saya kena menghadiri banyak jamuan. Saya tak ada masa nak prepare meal plan. So macam-macam yang kita boleh letakkan. Kemudian step kedua yang dia minta adalah ambil pen dan kemudian cuba conteng di atas kepercayaan yang karut tadi. Conteng seolah-olah you cuba padamkan dalam minda anda. Penting dalam NLP, teknik-teknik tersebut adalah jelas dan tepat. Jadi kita ambil pen conteng seolah-olah kita nak padamkan kepercayaan yang karut tersebut. Kemudian step yang ketiga, benda ni kita kena buat bersungguh-sungguh. Ambil kertas tersebut dan buang dalam tong sampah. Seolah-olah kita buang dalam minda kita. Buang. Ini adalah teknik. Okey, buang. Okey, jangan ketawa, buang. Okey, kemudian ambil kertas yang baru, tuliskan kepercayaan baru yang kita nak minda separa sedar kita faham dan buat. Tuliskan di situ, saya percaya saya boleh kurus. Saya percaya saya boleh kaya. Saya percaya saya adalah ibu yang baik. Saya percaya saya adalah isteri yang bagus. So semua benda yang kita nak capai dan kita mahu minda separa sedar kita buat, kita hendaklah tuliskan dan kemudian kita baca dan ulang. Okey, so insya-Allah perkara tersebut akan ditanam di dalam minda separa sedar kita. Okey, itu sahaja daripada saya hari ini. Hopefully tak panjang sangat and you all enjoy mendengar audio notes tentang buku ini. Kalau nak dapatkan buku ini boleh PM saya akan beritahu di mana boleh dapatkan buku ini daripada admin yang bertugas daripada Sifu NLP saya. Okey, thank you so much for listening. Good luck everyone.